Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sidang ahli Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan dengan diri saya dan berpesan dengan setiap hadirin Jumaat sekalian agar kita benar-benar bertakwa kepada Allah. Perintah Allah dijunjung, larangan Allah dijauhi sama sekali. Semoga hidup kita ini senantiasa dirahmati. Hari Jumaat yang berbahagia ini menepati tanggal 29 hari bulan Syaban, menjelaskan betapa kita berada di penghujung bulan Syaban, menanti ketibaan bulan yang penuh gilang gemilang, Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan baginda Musa alaihi salam agar baginda Musa alaihi salam selamatkan kaumnya yang terdiri daripada Yahudi Bani Israel, keluarkan kaumnya daripada kegelapan kekufuran menuju kepada cahaya iman yang sebenar. Dan sekali lagi Allah Ta'ala perintahkan kepada junjungan mulia baginda Musa alaihissalam agar ingatkan kaumnya terhadap hari-hari Allah, iaitu hari di mana Allah memberi anugerah kepada seseorang, begitu juga hari di mana Allah timpakan malapetaka kepada seseorang. Kerana mengingati hari-hari Allah itu menambahkan kesedaran, membuktikan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan melahirkan keinsafan, menjadi insan yang banyak bersabar, insan yang banyak bersyukur di atas apa jua anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah jua junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dengan perintah yang sama agar Rasulullah dapat memimpin umatnya kepada jalan kebenaran, dan bagi memastikan umatnya sentiasa berada pada jalan kebenaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi diperintah agar ingatkan umatnya itu dengan hari-hari Allah, bi ayyamillah, hari-hari Allah. Inilah
yang Allah Subhanahu wa taala mahukan, sebagaimana yang Allah firmankan pada ayat yang kelima surah Ibrahim yang saya kemukakan di permulaan khutbah tadi. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa zakkirhum bi ayyamillah inna fi zalika laayatin likulli sabarin syakur. Dan demi sesungguhnya kami telah utuskan baginda Musa alaihissalam dengan bukti-bukti daripada kami. Itulah dia mukjizat. Dan kami berfirman kepadanya, wahai Musa, keluarkan kaummu daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya iman yang sebenar. Dan ingatkanlah kaummu itu, wahai Musa, terhadap hari-hari Allah, dengan mengingati hari-hari Allah. Terbuktilah Allah Maha Berkuasa, dan menambahkan kesedaran agar menjadi insan yang banyak bersabar menghadapi ujian Allah dan bersyukur terhadap apa jua kurniaan dari Allah. Sidang ahli Jumaat yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, seorang tokoh ahli tafsir Islam yang muktabar, dah pun wafat 800 tahun yang lalu, mengemukakan yang dimaksudkan dengan hari-hari Allah itu ialah dua. Pertama, ayyamul minhah, hari-hari anugerah, dan yang kedua ayyamul mihnah, hari-hari musibah, kemalangan. Maka dituntut kita mengingati hari-hari Allah, sama ada hari-hari anugerah maupun hari-hari musibah yang menimpa kita. Mengingati hari-hari musibah yang menimpa kita itu supaya kita sedar dan insaf Allah Maha Berkuasa, dan kita sentiasa bersabar menghadapi ujian dugaan terhadap musibah yang Allah timpakan. Belajar daripada kesilapan, belajar daripada kelemahan, jangan berulang kembali musibah yang ditimpakan. Dalam adat orang Melayu diadakan majlis doa selamat tolak bala. Inilah yang dimaksudkan dengan mengenang hari musibah. Dengan pepatah Melayu menyatakan tempat jatuh lagi dikenang. Jangan disambut ulang tahun hari musibah, nanti bertambah dendam dan dengki sesama sendiri. Tetapi hari musibah diingat supaya datang kesedaran, keinsafan, belajar daripada kelemahan, belajar daripada kekurangan, jangan berulang kembali. Sehingga datanglah pepatah Melayu, jangan sampai pokok pisang berbuah dua kali. Sidang ahli Jumaat yang dirahmati Allah, itulah dia ayyamul mihnah, hari-hari musibah yang merupakan adalah hari-hari Allah. Dan termasuk juga hari-hari Allah itu ialah ayyamul minhah, hari-hari anugerah, di mana Allah anugerahkan kepada kita pelbagai anugerah. Seperti kita menyambut ulang tahun hari perkahwinan. Kerana perkahwinan, pernikahan itu anugerah dari Allah. Walaupun isteri sudah lemau susuk tubuh badannya,
Tetapi dengan menyambut ulang tahun hari pernikahan, menambahkan kesedaran Allah dua yang maha berkuasa, menambahkan keinsafan betapa kita kena menghargai apa jua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, agar dianugerahkan kita lagi dengan anugerah yang lebih istimewa, ayyamul minha. Malah digalakkan kita menyambut ulang tahun hari anugerah supaya menjadi insan yang sentiasa bersyukur. Sidang ahli Jumaat yang dirahmati Allah, selaku umat kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan meraih setiap hari di bulan Ramadan itu adalah hari-hari anugerah, ayyamul minha. Inilah yang Allah maksudkan pada ayat 184 surah Al-Baqarah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Bulan Ramadan itu hari-harinya adalah hari-hari yang dihitung. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan. Kenapa perlu dihitung? Allah menjelaskan, kerana hari-hari di bulan Ramadan itu adalah ayyamul minha, hari-hari anugerah. Dan setiap hari di bulan Ramadan itu anugerahnya berbeza-beza. Tidak sama kelebihan 1 Ramadan dengan kelebihan yang Allah berikan pada 2 Ramadan, dengan kelebihan yang Allah berikan pada 3 Ramadan. Inilah istimewanya umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang bulan Ramadan, hari-harinya adalah hari anugerah. Sebab itu Allah menghendaki sesiapa daripada kalangan kamu yang sakit tak boleh berpuasa, yang bermusafir tak mampu meneruskan berpuasa, terpaksa berbuka, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ganti, jangan tak ganti, kata Allah, ganti pada hari bulan yang lain. Kerana Allah Ta'ala tak nak hambanya terlepas keistimewaan anugerah yang Allah berikan pada setiap hari di bulan Ramadan. Sidang ahli Jumaat yang dirahmati Allah, sekiranya penyimpan moho besar raja-raja mengisytiharkan esok bermula puasa ataupun lusa kita memulakan puasa, bermula daripada hari Jumaat ini kita bersemangat menyambut ketibaan Ramadan, kerana Ramadan itu bukan sembarangan. Setiap harinya adalah anugerah-anugerah yang berbeza-beza, hinggalah nanti kita dapat membezakan anugerah yang berbeza-beza, hinggalah ke kemuncaknya Lailatul Qadar namanya. Sidang ahli Jumaat yang dirahmati Allah, puasa memang penat, puasa memang dahaga, puasa memang letih. Akan tetapi keletihan, kepenatan bukan bebanan, bukan tekanan, tetapi ianya adalah penyucian dan pembersihan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-siyam. Segala sesuatu itu ada penyuci, ada pembersihnya. Penyuci, pembersih jiwa dan raga manusia itu ialah menjalani ibadah puasa. Apabila terasa lapar sangat, dahaga sangat, nak buat apa? Rasulullah bersabda, zakirullah fi Ramadan maghfurun lah.
wasailullah fihi la yakhibu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani. Terasa lapar, terasa dahaga di bulan Ramadan, menjalani ibadah puasa. Waktu itulah kita berzikrullah. Tak sama berzikrullah dalam keadaan perut kenyang dengan berzikrullah dalam keadaan perut lapar kerana berpuasa. Tak sama berdoa ketika perut kenyang dan berdoa ketika perut lapar dahaga kerana menyempurnakan ibadah puasa. Maka dengan sebab itu Rasulullah bersabda yang artinya, orang yang berzikrullah di bulan Ramadan diberi pengampunan dosa. Orang yang berdoa di bulan Ramadan takkan disia-siakan harapan dan cita-cita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum an wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah buat tumpangan, buat sementara. Akhirat julah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita berbakti kepada Allah bagi menyelamatkan diri daripada siksaan azab api neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat dan memberi segala penghormatan dan kebaikan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkan salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meredai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini. Juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan yang lain-lainnya. Seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat, dan mereka yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hinggalah ke hari kiamat. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakanlah juga kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan sanggup menafkahkan hartanya ke jalan-Mu. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negeri Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Harisari Syariatika Sultan Ibrahim bin Al-Marhum Sultan Iskandar, sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Takluk Johor Darul Ta'zim, dan kepada Raja Zari Sufia binti Al-Marhum Sultan Idris Shah, Tengku Ismail Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja, muslimin muslimat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khzulil kafarata wal mubtada'ata wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwun lid-din. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.